قال الحديث الثامن عشر عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح. Hadis yang ke-18, takwa kepada Allah dan akhlak yang terpuji. Abu Dzar Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma menerangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutilah kejelekan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya, dan pergaulilah manusia dengan akhlak terpuji. Hadis riwayat Tirmizi, dan ia berkata ini adalah hadis hasan, dan di sebahagian kitab disebutkan sebagai hadis hasan sahih. Okey, hadis ini jelas bahawa ia merangkumi perkara yang sangat-sangat asas dalam agama dan malah merangkumi dan mencakupi banyak bab dalam agama. 3 perkara di sini. Yang pertamanya Nabi SAW, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah Ta'ala dimanapun kamu berada. Dan takwa kepada Allah Ta'ala ni ialah apa? Mengerjakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Artinya dimanapun kita ni berada, apapun situasi kita ni berada, maka kita ni mesti terus-menerus berada dalam keadaan ketaatan kepada Allah Ta'ala dan meninggalkan kemungkaran. Cuma tu. Bukankah itu sudah keseluruhan agama tadi? Oh, itu sudah keseluruhan agama tadi itu. Dan takwa ni ialah satu end goal sebenarnya. Artinya apa tujuan hujung kita ni sebagai seorang mukmin ialah untuk menjadi mukmin yang bertakwa. Sebab takwa tu entails yang ataupun ia imply yang kita ni tu berada sentiasa dalam keadaan taat kepada Allah Ta'ala di seluruh saat kehidupan kita ni. Atau ni orang takwa yang sebenar-benar takwa. Atau yang dimaksudkan dalam ayat Quran yang Allah Ta'ala nya ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benar takwa. Sebab tu bila mana kita melihat tafsir, bila mana ayat ini turun, sahabat mengadu kepada Nabi SAW. Sebab kenapa? Sebab orang faham apa tuntutan ayat ini. Payah tu. Haqqa tuqatih tu, takwa yang sebenar-benarnya tu, siapa boleh, siapa hanya boleh setakat ini, ataupun yang confirm boleh, Nabi SAW. Itu standard haqqa tuqatih tu, takwa yang sebenar-benarnya itu, standard Nabi SAW. Baru tak lepas itu turun ayat yang lain, yang ittaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah Ta'ala semampu kamu. Atau sebagai rukhsah, keringanan. Artinya, dan ada hadis yang lain sebelum ini, kita ni melihat kerjakanlah perintah Allah Ta'ala tu mastata'tum, apa yang kamu mampu. So di sini sama juga, ittaqillaha haitsuma kunta, the ideal situation ataupun the ideal condition bagi seorang mukmin itu ialah untuk ia sentiasa berada dalam keadaan takwa. Ia sentiasa taat kepada Allah Ta'ala di setiap saat daripada kehidupannya dan terlepas daripada kemungkaran dan maksiat di seluruh saat daripada kehidupannya. Akan tetapi kita ni itu end goalnya. Dan adakah kita ni contohnya yang sentiasa terlibat dengan dosa ni putus harapan, tiada lagi ada harapan? Dia juga. Sebab selepas itu pada bahagian yang kedua yang Nabi SAW dia, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan kamu selepas kamu membuat keburukan, kamu datangkan kebaikan untuk memadamnya. Artinya apa? Nabi SAW memberitahu kita ni bahawa memang expected bagi kita ni as manusia untuk terjatuh dalam keburukan ataupun maksiat. Atau perkara yang orang expected. Ataupun malah mindset kita ni sebagai seorang mukmin ialah kita ni mesti bersedia untuk kita ni terjatuh itu. Dan hatta dalam Quran Allah Ta'ala menyebutkan di antara ciri-ciri orang bertakwa tu apa? Selain daripada alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, orang yang membelanjakan hartanya ketika senang dan susah. Wal kaziminal ghaiz, orang yang menahan amarahnya. Yang disebutkannya juga walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru li dzunubihim. Orang yang apabila diorang
fa'alu fahisyah, membuat perkara yang dikeji. Wa zalamu anfusahum, dan menzalimi diri diorang dengan berbuat maksiat. Zakarullaha fastaghfaru li dzunubihim. Diorang ingatkan Allah Ta'ala dan terus meminta ampun kepada Allah Ta'ala. Artinya apa? Apabila tadi jatuh dalam maksiat itu, adakah confirm tadi itu terhindar daripada rahmat Allah Ta'ala? Tidak. Malah di antara adat dan kebiasaan manusia itu ialah untuk terjatuh dalam maksiat. Itu biasa. Akan tetapi yang perlu tadi usahakan selepas itu ialah apa yang tadi buat selepas itu. Tadi gugur dalam maksiat, okey. Tadi gugur dalam maksiat. Tapi yang sepatutnya tadi fokuskan ialah bila mana tadi gugur dalam maksiat itu, apa yang tadi buat selepas itu. Sebab itu di sini Nabi SAW ni watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ini satu guideline yang sangat-sangat penting dalam hidup seorang mukmin itu. Artinya Nabi SAW memang expected kamu akan gugur dalam maksiat. Memang expected. Malah itu hal keadaan sebahagian besar, majority kaum mukminin, orang beriman kepada Allah Ta'ala, gugur dalam maksiat. Tapi itu lain cerita. Yang pentingnya ialah apa yang kamu buat lepas itu. Cuma nak, yang Nabi SAW ni atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Selepas kamu terjatuh dalam maksiat, ikuti ia dengan perbuatan baik untuk memadam maksiat itu. Itu ia punya guideline-nya. Artinya kita ni ada end goal, iaitu taqwa kepada Allah Ta'ala, iaitu istiqamah dalam ketaatan dalam setiap saat hidup kita ni. Kemudian diikuti dengan nasihat seterusnya, kalau kamu jatuh tepinya, tidak mengapa, yang penting kamu ikuti lepas itu dengan kebaikan untuk memadamnya. Artinya bertaubat, minta ampun kepada Allah Ta'ala, dan ganti dengan perbuatan baik. Orang itu buat maksiat satu perkara, minta ampun kepada Allah Ta'ala, bertaubat dengan sebenar-benarnya, gantikannya dengan perkara baik. Kerana perkara baik itu akan memadam perkara buruk yang telah dibuatnya tadi itu. Dan cuma itulah seterusnya. Cuma itu seterusnya. Artinya jangan tadi fikir dalam hidup tadi hanya mampu ataupun tadi boleh gugur sekali saja. Ini semestinya. Malah boleh jadi orang tu gugur balik-balik. Tiap hari ia gugur. Tapi yang penting the effort untuk ia menimbal balik dan mengcover semula tu ada. Iaitu untuk mengcover semula dengan kebaikan itu. Ia buat satu, ia tahu yang ia buat satu sudah, maka ia berazam untuk buat 10 lepas itu. Itu sepatutnya mindset seorang mukmin itu. Cuma tu. Lepas itu, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ini nasihat ketiga dalam hadis ini, dan berakhlaklah kamu kepada manusia dengan akhlak yang baik. Di sini terkumpul 3 perkara. Bila mananya Nabi SAW ittaqillaha haitsu ma kunta, Nabi bercakap mengenai hak Allah Ta'ala arah kita ni. Artinya apa hak Allah Ta'ala yang perlu tanya tunaikan? Bertakwa kepadanya setiap masa. Ataupun sekurang-kurangnya berazam untuk bertakwa kepadanya setiap masa semampu-mampu kita ni. Dan apa hak kita ni sendiri, arah diri kita ni sendiri. Kalau tadi buat dosa, artinya kan kalau tadi buat dosa tu tadi telah menzalimi diri kita ni kan tak? Apa hak diri kita ni, arah kita ni? Tani minta ampun, bertaubat dan menggantikan kejahatan itu dengan kebaikan untuk memadam ia punya kesalahan. Dan apa hak orang lain arah kita ni? Hak dorang yang perlu tani tunaikan ialah dengan kita ni berakhlak dengan dorang dengan akhlak yang baik. So di sini mengumpulkan hak Allah Ta'ala, hak diri kita ni, arah kita ni, dan hak orang lain. Dan ini mengumpulkan dan menjadi lanjutan dan pelengkap bagi hadis-hadis yang tadi. Kan? Artinya hadis-hadis yang sebelum ni. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan itu lanjutan daripada hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, dan hadis ad-dinun nasihah dan seterusnya. Sebab itu hadis ini dimasukkan oleh Nabi SAW sebab ia merupakan guideline dan nasihat yang merangkumi apa yang dilalui orang itu dalam sepanjang hidupnya. Artinya basically dalam hidup tani, apa saja kita ni lakukan dan di mana pun tani berada, jangan lupa takwa kepada Allah Ta'ala. Dan dalam hidup tani memang tani akan gugur dalam maksiat, atau confirm, ataupun hampir-hampir confirm. Maka tim tani gugur dalam maksiat, apa tani buat? Atbi'is sayyi'atal hasanata. Ikuti kejahatan dengan kebaikan untuk memadamnya. Dan dalam hidup tani akan berjumpa dengan orang. So apa patut tani buat? Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Berakhlak, ataupun tani mesti berakhlak dengan orang dengan akhlak yang baik. Maka sebab itu hadis ini dimasukkan dalam hadis 40 ini, sebab ia telah merangkumi hampir keseluruhan agama itu pada satu hadis yang pendek ini.